Parti Berjasa merupakan serpihan daripada Parti Islam se-Malaysia PAS yang diasaskan oleh Datuk Haji Muhammad bin Nasir, bekas Menteri Besar Kelantan pada tahun 1977 setelah beliau disingkirkan dari Parti Islam se-Malaysia PAS. Parti Berjasa lahir hasil daripada konflik perebutan kuasa antara dua tonggak parti Islam utama negara, iaitu PAS dan UMNO. Kalau ditelusuri, beberapa peristiwa penting politik negara melatari kelahiran parti berlambang bintang ini. Pertama, penggabungan UMNO dan PAS dalam Kerajaan Perpaduan pada tahun 1974. Kedua, krisis politik di Kelantan antara penyokong Datuk Asri iaitu PAS dengan penyokong timbalan Menteri Besar Datuk Nasir yang pro UMNO. Ketiga, darurat di Kelantan pada tahun 1977. Keempat, keluarnya PAS dari gabungan parti pemerintah pada tahun 1978 menjelang pilihan raya umum kelima. Walaupun umur Parti Berjasa boleh disebut sudah tua dan berpengalaman, Parti Berjasa pernah menghilang dari pentas politik pilihan raya tanah air. Namun apa yang membuat Berjasa kembali bangkit kini adalah infiltrasi para aktivis daripada Ikatan Muslimin Malaysia atau ISMA. Kini Berjasa yang diketuai oleh Profesor Datuk IR Dr. Badrul Hisham bin Abdul Aziz sedang bergerak mendapatkan sokongan Melayu Islam. Apakah yang menjadikan parti serpihan PAS ini akan kembali mengancam kedudukan PAS? Dan sejauh mana pengaruh ISMA dapat menjadikan parti ini kekal di persada politik tanah air? Sejarah Berjasa. Setelah dipecat daripada PAS, Muhammad Nasir, bekas Menteri Besar Kelantan, mengadakan mesyuarat bersama-sama pengikutnya dalam usaha untuk menubuhkan sebuah parti baru. Muhammad Nasir kemudiannya menubuhkan Berjasa pada tahun 1977. Ini bertujuan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan PAS setelah parti PAS disingkirkan dari Barisan Nasional. Berjasa kemudiannya mengadakan kerjasama politik dengan UMNO bagi mengharungi pilihan raya umum kelima 1978. Fokus utama mereka adalah menawan Kelantan bersama Barisan Nasional. Berjasa diterima menyertai Barisan Nasional pada 17 Mei 1980 dan Berjasa bekerjasama dengan erat untuk menjatuhkan PAS. Antara pimpinan utama Berjasa yang pertama adalah tokoh-tokoh terkemuka daripada PAS, bahkan ada yang masih hidup sehingga ke hari ini. Antaranya Datuk Nasir sebagai Yang di-Pertua, Datuk Hassan Adli Muhammad Arsyad sebagai Naib Yang di-Pertua, Ustaz Abu Bakar Hamzah, Datuk Ibrahim Ali sebagai Ketua Pemuda, dan Setiausaha Agung Profesor Emeritus Datuk Dr. Mahmud Zuhdi Abdul Majid. Sejarah pilihan raya. Dalam pilihan raya umum 1982, Berjasa diperuntukkan 12 kerusi DUN dan 1 kerusi parlimen yang ditandingi secara langsung menghadapi PAS di atas tiket Barisan Nasional. Walau bagaimanapun, Berjasa hanya menang di 4 kerusi DUN dan kalah di kerusi tunggal Parlimen Bacok. Pada pilihan raya umum 1986, Berjasa tidak menyertai pilihan raya kerana Berjasa telah keluar daripada Barisan Nasional sebagai protes terhadap kemasukan Parti Hizbul Muslimin Hamim yang dipimpin oleh Datuk Asri ke dalam Barisan Nasional. Namun pada pilihan raya umum 1990, Berjasa menyertai Angkatan Perpaduan Ummah bersama Semangat 46, PAS dan Hamim, dan pada pilihan raya ini Berjasa buat pertama kalinya memenangi sebuah kerusi di Parlimen Kota Baru. Pada tahun 1995, Berjasa hilang semua deposit di semua kerusi yang dipertandingkan. Ketika Angkatan Perpaduan Ummah dimansuhkan ekoran kemasukan Semangat 46 ke dalam UMNO,
Berjasa sudah tidak aktif lagi. Sehinggalah ketika terjadi kemasukan aktivis ISMA ke dalam Berjasa menjelang pilihan raya umum ke-13. Pada tahun 2016, Gagasan Sejahtera diwujudkan menjadi blok ketiga dalam senario politik tanah air selain Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Gagasan Sejahtera dianggotai oleh PAS, Berjasa dan Parti Ikatan Bangsa Malaysia Ikatan. Pada pilihan raya umum ke-14, Berjasa bertanding di 5 kursi parlimen. Walau bagaimanapun mereka kalah, hilang wang pertaruhan di kesemua kerusi tersebut. Kali terakhir pada pilihan raya kecil Tanjung Piai, mereka menghantar Presiden Parti Profesor Datuk Dr. IR Badrul Hisham bin Abdul Aziz dalam perlawanan 6 penjuru antara PH, BN, Gerakan, Berjasa dan 2 calon bebas. Hasilnya mereka tewas. Walau bagaimanapun, kini pasca Kerajaan Melayu Islam Perikatan Nasional, mereka kembali menjadi blok bebas yang mengkritik dasar kerajaan. ISMA sebagai penggerak Berjasa. ISMA atau Ikatan Muslimin Malaysia ditubuhkan pada 7 Julai 1997 di bawah nama sebenar Ikatan Siswazah Muslim Malaysia sebelum kemudian menukar namanya pada Ikatan Muslim Malaysia. Slogan mereka Melayu Sepakat, Islam Berdaulat serta Gerakan Arus Baru menjadi laungan mereka menjelang pilihan raya umum ke-13. Ini diikuti dengan kempen menjelang pilihan raya umum ke-14 iaitu undi calon Muslim berwibawa. Tarbiyah dan pembinaan anak muda ala Ikhwanul Muslimin menjadi kunci utama kepada pergerakan ini. Itulah menjadi sebab mereka menghidupkan kembali Parti Berjasa yang dilihat sebagai sebuah kenderaan politik bersisi besar namun telah ditinggalkan oleh pemilih asalnya. Pendekatan mereka berbeza dengan Tanzim Alami yang lebih memilih jalan politik yang selamat dengan menyertai banyak parti sejak puluhan tahun yang lalu. Berjasa dan Perikatan Nasional. Walaupun pada awalnya Berjasa antara parti yang menyokong pembentukan kerajaan pintu belakang, namun setelah hampir 1 tahun negara diperintah oleh Perikatan Nasional, nampaknya Berjasa mengambil sikap kritis terhadap dasar dan janji parti dalam Perikatan Nasional. Ketika PAS yang menjadi sebahagian dari kerajaan terlihat diam seribu bahasa, ibarat harimau tercabut taring atau kambing tanpa tanduk atau ular tanpa bisa, Parti Berjasa memanfaatkan peluang ini untuk mengangkat kembali isu-isu yang dahulu pernah dilaung-laungkan oleh Parti PAS, antaranya isu sekolah pernakula, isu arak dan judi, termasuk isu pembunuhan almarhum adik. Sebagai kesimpulan, Parti Berjasa muncul kini dengan lambang bintang berwarna ungu. Sebenarnya adalah Berjasa wajah baru yang disulami dengan pengaruh pergerakan Ikhwanul Muslimin. Ia disesuaikan dengan market undi Melayu Islam. Walaupun berwajah baru dengan kaedah pergerakan Ikhwan, mereka tetap mempunyai sifat dan aura yang sama, iaitu untuk menjadi alternatif kepada PAS. Adakah ISMA dan Berjasa kini akan berjaya untuk menggantikan PAS? Adakah peta politik Malaysia akan berubah dengan kemasukan Berjasa nanti dalam pilihan raya umum akan datang? Sama-sama kita nantikan.